Hai kepada semua penonton-penonton YouTube channel Budi.com. Pada hari ini adalah hari yang bertuah untuk Budi kerana Budi pada hari ini berpeluang untuk bertemu dengan seorang ikon fashion Malaysia. Ikon tau. Dan di beliau juga Budi boleh sifatkan beliau begitu tamak. Tamak sebab apa? Dia semua nak pulun. Nak jadi pelakon. Sekarang nak jadi usahawan pula. Ada restoran. Siapa yang Budi masukkan tu? Tentulah Wak Doyok. Katanya nak set rambut untuk AJL 30 bersama dengan Sairil Hassan. Katanya dia pun nak makeover rambut dia. So kita orang datang ke Wak Doyok The Barber untuk mencuba servis dekat sini. Alang-alang sekali kita interview Wak Doyok. So apa kata kita tengok apakah servis yang disediakan dekat Wak Doyok The Barber dan juga sesi temu bual Budi bersama dengan Wak Doyok. Jom kita bersama dengan Wak Doyok sekarang ni. Ini dah dia. Kita dah pun masuk ke Wak Doyok The Barber. Tempat ini ada sebenarnya dulunya sebagai Shino The Barber. Tapi sekarang ni Wak Doyok ambil alih. So nampak kat sini dia punya dekorasi orang kata cukup elegan sebab berlatar belakangkan warna hitam. So jom kita jumpa Wak Doyok. Okey, inilah dia. Wak Doyok, siapa yang tak kenal, fashionista. Dialah pelakon sekarang ni, nak jadi pelakon. Dialah pemilik restoran. Apa lagi dia nak buat? Dia nak bolot semua. Inilah dia Wak Doyok dan hari ni kita nak fokus kepada Wak Doyok The Barber. Budi dah pun set rambut Budi dan juga Sairil. Dan kita pun dah shoot sikit. Wak Doyok tengah bersedia untuk pergi meeting katanya pada malam ni. Tapi dia berkesempatan untuk layan kita orang dekat Wak Doyok The Barber. Dulunya Shino The Barber dan sekarang ni Wak Doyok nak pulun habis, dia pun ambil Shino The Barber jadi Wak Doyok The Barber. Inilah dia Wak Doyok. So kita nak tanya Wak Doyok, kenapa Wak Doyok mahu orang kata melebarkan empayar Wak Doyok untuk menjadi seorang usahawan dan mengusahakan kedai gunting ni? Sebenarnya dari apa yang saya dapat ni sebenarnya anugerah. Ya. Famous tu kita tukar kepada kerjaya lah. Jadi apa yang saya dapat selama ni saya kongsikan dengan masyarakat kat luar sana. Maknanya saya buka kedai dan ada orang bekerja kat situ. So dari situ kita menyumbang lah khidmat tenaga muda yang mana budak-budak yang tak bekerja saya ambil dan saya train. Di barber saya ni sebenarnya ada dua, satu lagi di Taipan. Taipan tu lebih kepada untuk student yang mana budak-budak baru yang nak bekerjakan saya tapi kita ajar dulu. Train. Jadi kita trainer, ada trainer di sana dan baru kita terapkan di mana-mana di sini ataupun di sana. Barber saya itulah. Tak payah dipersoalkan pasal nama sebab memang terang-terang Wak Doyok The Barber. Mungkin Wak Doyok boleh ceritakan sedikit macam mana boleh datang sampai dekat Shino The Barber ni. Asal usul Wak Doyok nak ambil alih Shino The Barber. Sebenarnya dulu kedai ni sebenarnya adalah salon. Salon daripada seorang Chinese lah. Jadi saya dan partner saya yang lama, Shino tu dia ambil alih. Tetapi Shino dia nak keluar daripada saya. Saya tak apalah, maknanya saya teruskanlah legasi Wak Doyok tu dan saya tukar nama kepada Wak Doyok The Barber. Dulu memang orang sedia maklum Shino Barbershop. Tetapi bila partner saya keluar, dia nak buka yang lain punya branch, jadi dia tak nak berkolaborasi dengan saya lagi. Tak apalah, so saya maknanya kedai dah ada, saya 100% lah saya ambil kedai ni dengan partner saya satu iaitu VVIP 13 dan di Taipan. Sebab di sana yang saya cakap tadi untuk lebih kepada student dan juga tak ramai lah seperti di Wak Doyok Barber di 15. Jadi kita akan pecahkan dua ada student dan juga ada untuk potong di Wak Doyok The Barber ni lama dah beroperasi? Okey, sejak saya ambil alih beroperasi dalam 2 bulan lah. Sebelum ni hampir 6 bulan lebih. Kemudian kita tutup sekejap. Internal punya problem dan saya ambil alih dan saya modify restore balik barbershop ni.
sepenuhnya milik saya dah sekarang ni. Okey, kalau kita nampak dekorasinya belum lagi orang kata sempurna, ada lagi beberapa nak tampar apa sini. Mungkin boleh ceritakan sedikit perancangan untuk Wak Doyok The Barber. Rancangannya adalah sekarang nampak sekarang dinding ni semua hitam. Kita akan nak menceriakan lagi. Mungkin kita tampal wallpaper. Kemudian ini baru siap ni. Dia punya floor ni baru siap. Dan yang penting adalah chair dia. Barber chair tu yang penting lah sekali. Sebab nak dapatkan barber chair yang betul-betul ori pun memang payah. Kita kena order dulu benda tu. So kita kena tunggulah. Tak lama lagi akan tukar. Akan tukar dan kita yang barbershop ni semua ada uniform nanti. Cakap pasal renovation, pastinya setiap kedai gunting rambut ada konsep dan juga imej tersendiri. Wak Doyok pula macam mana? Saya punya konsep simple je. From zero to hero. Maknanya kan. Itu biasa, itu dari dulu memang konsep saya kan. From zero to hero. Jadi yang masuk sini daripada Nanti ada Superman ke Batman ke? tak ada kan, tak ada. Kat sini senang aja kan. Mana yang nak more the grooming untuk gentleman look, macam beard, macam hairstylist, semua boleh datang dekat Wak Doyok Barber lah. Itu kalau sebab saya tak buat 3-in-1 macam ada tailor sekali kan. Setengah-setengah barber yang di Europe sana memang ada tailor shop sekali. Jadi saya tak mau terlalu pack sangat. So yang benda yang saya punya tailor yang make Wak punya brand tu saya spread lah. Yang sini untuk motor grooming saja. Dari segi renovation, perabot, hiasan dan sebagainya, mungkin boleh Wak Doyok boleh ceritakan secara lebih lanjut lah perancangan di masa depan mungkin nak tambah apa itu ini dekat sini. Mungkin kita nampak kat sini masih belum lengkap, tapi kita cuma untuk promote kepada YouTube channel buri.com secara eksklusif. Kita orang yang pertama yang shoot kat sini. So kepada anda, jangan lupa untuk datang kat sini. Dia dekat je Subang Jaya. Subang section SS15 Subang, bukan Subang Jaya So okey. Ceritakan sedikit perancangan untuk renovation. Perancangannya sebab saya nak lebihkan dia heritage. So, konsep dia apa dalam kepala Wak? Konsep dia memang daripada dulu lagi memang konsep heritage. Kalau Budi tengok pun daripada muka depan kedai tu pun memang dah heritage punya barber tahun sebelum 40-an lagi. Memang konsep dia macam tu. Jadi bila untuk dalam pun konsep yang sama, heritage juga. Jadi ciri-ciri Inggeris tu saya mesti tetapkan lah. Sebab elemen-elemen tu lah untuk menarik orang datang sebenarnya. Bukan saja daripada stylist tu sendiri, tetapi elemen tu untuk sejuk mata memandang dan sedap orang nak datang kunjung ke kedai kita lah. Secara kelebihannya, bila ada event mana-mana, Wak Doyok tak perlu lagi lah nak bersusah payah sikat rambut sendiri, datang sini, set rambut siap, pergi terus event. Betul. Memang kita memang ada stylist yang pakar. Jadi kalau mana-mana orang di luar sana nak stylist rambut, jangan malu, jangan segan, datang aja kat sini. Tak mahal. Sekali potong dalam RM25 saja. RM25 saja. Mungkin ada servis-servis lain. Trim rambut ke apa ke? Kalau kita ada siap untuk cuci sekali. Cuci lebih kurang dalam RM10. RM10. Lepas tu campur dengan gunting rambut jadi RM35. RM35 lah. Okay. RM35 kita ada produk. Saya pun dah letak produk saya kat sini. Krim jambang Wak Doyok, pomade dan juga kopi dan juga Kimi pomade yang kita supply daripada partner saya juga. So di sini memang komplit lah untuk orang-orang lelaki di sana nak lebih stylish 2016 ni. Okey, cakap pasal stylish untuk 2016, mungkin kita nak sentuh sedikit tentang tips penjagaan rambut dekat sini. Kalau kita tengok sendiri, Wak Doyok sekarang dah ubah dia punya warna rambut, color rambut jadi macam Mak Saleh pun ada. Dah trend zaman sekarang orang nak cat rambut. Okey, kita nak serahkan kepada Wak Doyok bagi tips untuk 2016. Apakah gaya untuk rambut 2016? Tip dia untuk lelaki sebenarnya simple je. Yang penting confident. Kemudian kita suka apa yang kita buat. Dan untuk 2016 ni saya syorkan kepada anda semua. Untuk anda semua sebenarnya dah tak ada lagi typical Malay sebenarnya. Untuk kita mengutuk orang, kalau kita nak rambut macam ni, nak rambut macam itu ke, jangan fikir hal orang, kita fikir hal kita. Yang penting kita happy apa yang kita buat.
Kita support apa kita buat. Kita dah 2016. Be yourself. Maknanya I don't care everything you yang kita buat tu sebenarnya. Kita tengok, kita pergi ke jauh sekali kan. Maknanya kalau kita nak buat rambut tu nak blonde ke, nak apa ke, itu hak individu masing-masing. Sebab dia nak lebih, dia tonjol. Kadang-kadang dia karakter dia masing-masing. Ada yang kerja office, ada yang kerja yang salesman. Dia nak lebih tonjolkan diri dia, menonjol ke depan. Maknanya dia nak confident lagi diri tu untuk berdepan dengan masyarakat sana, untuk dia nak dapatkan satu rezeki supaya dia lebih penampilan lebih cantik dan lebih kemas dan lebih terapi lah. Kita nak uji Wak Doyok. Untuk Budi pula sebagai seorang blogger, mungkin boleh sentuh tentang rambut. Apa yang sesuai kita namakan untuk seorang blogger yang sentiasa pergi event, yang sentiasa muncul dalam YouTube apa semua. Kita nak sentiasa kemas. Boleh syorkan. Macam saudara Budi pun dia sebenarnya dia dah lebih kepada macam selebriti juga sebenarnya. Selebriti sebab maknanya dia followers dah melebihi orang awam. Satu. Yang penting. Yang kedua, dia selalu berjumpa dengan orang-orang yang stylish, dan dia pun nak menonjolkan diri dia tu lebih stylish. Maknanya dia jangan overshadow lah. Overshadow. Maknanya kalau Sentiasa kemas macam ni. sentiasa kemas, macam ni boleh tak? boleh. Sentiasa kemas yang bos guna ni fake tadi. Fake pompadour. Fit, FADE, pompadour. Fake pompadour. Saya pun dah banyak follow Budi daripada dulu lagi. Sekarang Budi pun dah confident dia nak pakai suit semua. Sebelum ni dia lebih kepada t-shirt dan kemeja. Dia nak tiru Wak Doyok semua. Jadi saya rasa berbesar hati lah. Maknanya Budi dah sekarang ni dah lebih gentleman nampak. Sebab kita mana-mana event kita berjumpa. Jadi kalau event gentleman, Budi mesti memakai satu suit set yang indah, yang cantik, yang betul-betul made to measure. Jadi memang saya rasa kagumlah dengan Budi sebab penampilan dia makin hari dia makin naik dan makin berubah. Itu dia. Dia tak ada macam dulu. Yang penting be yourself. Dan juga untuk 2016 kita nak lebih kemas. Walaupun apa pun orang cakap pasal kita jangan ambil kisah. Kita dia punya quote dia, I don't care. I don't care. Hashtag I don't care. Ni nak sentuh pasal kontroversi. Bukan kontroversi, tapi biasalah. Wak Doyok sebagai seorang selebriti, orang nampak you cat rambut and then macam-macam komen. Cat rambut, okay, sorry. Bukan cat rambut, kita colour rambut. Colour rambut. Okay, colour rambut. Bukan. Orang luar dia kata cat rambut. Tapi mungkin ramai yang komen benda biasalah. Wak Doyok sentiasa tampil dengan sentiasa ada kelainan untuk dari semasa ke semasa. Dan contohnya pada kali ini dengan hasil Bambang Soteto punya makeover rambut. Okay. Banyak komen-komen yang negatif. So mungkin Wak Doyok sendiri boleh jawab sekarang dekat yang tukang-tukang komen netizen yang memandang serong dengan penampilan Wak Doyok. Sebenarnya dalam produk yang dipakai oleh Bambang semua tu ada kek. Saya reply, mungkin dia akan melarat. Akan melarat, akan menjadi pergaduhan. Saya jenis orang yang tak suka mencari gaduh. Kalau ada pun biar ada orang yang komen balik kat situ. Biar dia antara dia. Kita sebagai stylist punya orang, macam saya orang stylist, orang fashion, jadi kita diamkan diri je lah, tak buat apa. Yang saya tahu produk yang saya pakai tu yang di-showkan oleh Bambang dah halal. Maknanya dah dapat chop daripada KKM mengatakan produk ni halal, maknanya saya tak was-was lagi. Macam tu. Jadi apa kata? Tunggu apa lagi? Dia pun nak cat juga. Okey, sekali ni kita nak tengok apa produk yang Wak Doyok jual dekat Wak Doyok The Barber. Jom kita tengok. Sekarang ni kalau di belakang tengok Budi ni, di Wak Doyok anda boleh beli ataupun dapat dua produk untuk penjagaan rambut dan satu kita boleh tunjuk untuk lifestyle sajalah, kopi. Ini kopi jantan apa? Ini bukan kopi jantan, ini kopi lifestyle lah. Maknanya kopi menandungi kesihatan lah. Itu maknanya semua general boleh minumnya. Jadi perempuan ni siapa? Perempuan ni adalah model saja. Model je. Model je, tak ada guna dengan hidup saya. Okey.
Keistimewaan kopi ni. Keistimewaan kopi ni dia menambahkan tenaga kepada lelaki dan perempuan. Kalau kita rasa lemah-lemah badan, sakit-sakit tulang apa semua, insya-Allah kopi ni boleh memberi energi lah. Harganya berapa? Harganya dalam lingkungan tak mahal, RM29 sama musim RM30 saja. RM30 lah. RM30 lah dalamnya. Kita tinggalkan kopinya dulu. Memang dia punya packaging pun dah nak sama. Sama. Okey. Saya nak senang untuk orang kenal produk saya. Satu packaging semua color trademark dia memang sama. Color dia macam Color corporate dia sama lah dia. dia adalah klasik sikit. Ala klasik, dia vintage sikit, kotak-kotak Vintage, macam vintage. vintage. Yang penting vintage. Okey, format. Okey, ini adalah format food Wak Doyok yang paling baru. Baru dalam 3 minggu dikeluarkan. Telah terjual hampir 30,000. 30,000 dah dijual. Dia jual 30,000 lah. Saya dah nak repeat order dah lepas ni. Amboi. Repeat order sebab Setiap dah jadi trend sekarang, setiap selebriti, artis semua nak berniaga and then buat salah satu format. So, apakah keistimewaan format Wak Doyok ni? okey, saya nak buat format ni mengambil masa selama 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Bukan sebab saya cerewet, tetapi bila orang dah try format ni, dia akan repeat. Kalau bila format tak bagus, orang beli sekali, dia pakai, mana benda tu jatuh ataupun dia tak weight look, orang akan tak nak pakai langsung. Sampai beli-beli orang tak nak pakai. So saya pilih yang terbaik, dia punya intipati untuk produk ni. Ada yang dah buka, Ada yang dah buka kan? Masih belum buka lagi. So, macam mana nak dapatkan? Dapatkannya boleh datang di dia Bubble. Secara online boleh? Saya online boleh, ataupun kalau nak makan di kedai saya di Dulang Mas pun saya letak juga. Dulang Mas dekat Shah Alam. Seksyen 7. Dan juga di toko-toko jamu seluruh Malaysia. Oh, toko-toko jamu di seluruh Malaysia. Di seluruh Malaysia ada. Di mana-mana kedai saja dia ada dah. Kalau anda dah boleh saksikan di sini, ada di kotak ni macam mana untuk apply. Untuk apply macam mana untuk apply, senang saja. Cara pemakaian dia macam mana kan? Macam mana pemakaian? 30,000 30,000. 30,000. Harganya? Harganya hanya RM35 saja. RM35 saja. Okey. Produk yang kedua untuk penjagaan rambut. Ini adalah sebenarnya yang ini 3 in 1 saya buat sekali. Ini memang dah hot sale lah dipanggil lah, hot sale. Memang produk ni dah terlepas bukan terlepas Terlepas di tengah. terlepas ke tangan orang kan. Terlepas di Malaysia. Dia dah ada di Singapura, dah ada di Brunei, dah ada di Jakarta dan mana-mana negara. Britain. Di Britain ada yang di sikit dia buat sana lah. Semua ada untuk trying saja di sana. Okey, keistimewaan dia. Keistimewaannya dia penjagaan janggut, misai. Untuk melebatkan? Untuk melebatkan boleh, tetapi bila orang yang tak ada tumbuh, ya, dia nak menjadikan tu kena ada konsisten. Maksudnya sebelum memakainya kita mesti mencukur dulu. Mencukur dulu, kemudian sapukan sampai masuk ke dalam liang-liang roma. Biar liang roma tu dia buka. Kalau boleh buat 1 hari 2 kali lah. Kemudian buat dah pakai ataupun kita besok lusa kita cukur lagi pakai. Sebelum tu buat pakai hari-harian macam tu. Dia wangi dan tidak ini berapa berminyak. Ini harganya pun RM35. RM5 juga. Berapa dah laris ni? Ini dah lebih ratusan ribu dah. Ratusan Ini ribu dia, dah. Kalau kita boleh saksikan di sini antara ingredient ataupun bahan-bahan yang diperbuat daripada antaranya apa? Orang tengok ingredient orang dulu dah tahu buah keras, dah tahulah untuk menghasilkan genetik anak-anak rambut. Bulu lebat. Bulu lebat lah. Di mana-mana saja boleh pakai. Okey. Di alis kening, ya. Okay. Untuk rambut. Boleh cuba dekat sini. Cuba. Testimonial. Boleh pakai untuk lelaki dan perempuan juga. Alright. Right. Thank you. Okey, itu saja nampaknya untuk produk dekat sini. Itulah dia Budi cakap tadi. Dia nak belasah semua segala bidang. Kalau boleh dia nak apa lagi kalau nak menyanyi dia belum lagi. Belum album. Dah ada orang nak tu suruh. Nampak. So nantikan apa lagi yang Wak Doyok nak buat. Tapi pastinya Wak Doyok sentiasa ada di event-event dan juga di social media, dan jangan lupa untuk follow Wak lah. Nak follow Wak. Follow saya di Instagram Wak Doyok dan juga Facebook pun Wak Doyok. Tetapi Facebook tu
kena tahu juga. Maknanya yang personal saya dah penuh 5,000, dan kemudian ada juga fake account di dalam di dalam Facebook, memang banyak fake account. Tetapi jumlahnya lebih mengalahkan saya yang original. Itu yang saya pelik tu. Sampai 200,000. Saya punya saya punya FB sendiri pun baru 130,000 lebih saja. Mungkin nak katakan sesuatu kepada orang yang bertanggungjawab, yang tak bertanggungjawab sebenarnya, yang cuba untuk Dia yang saya mengambil tak kesempatan suka tu, dia banyak benda-benda perkara-perkara yang dia mengapi-apikan. Isu-isu politik, isu-isu semata macam tu. Tapi bukan saya yang post di dalam Facebook tersebut. Ini sedikit sebanyak memberikan impak ataupun negatif reputasi daripada Wak Doyok. Mungkin orang luar tak tahu yang itu bukan Wak Doyok. So macam mana tindakan Wak Doyok? Itu pun saya tak tahu tindakan saya macam mana saya nak buat kan. Sebab dalam sosial media ni bukan tanggungjawab kerajaan pun. Dia tak ada akta yang boleh nak block seseorang itu. Cuma kita boleh minta orang yang follow tu, minta dia hack ke apa ke, untuk yang kata benda ni bukan Wak Doyok punya account lah. Sebab saya dah pernah kena ini bila dah popular, ramailah orang nak buat sesuatu yang ataupun mengambil kesempatan di atas populariti. So apa-apa pun kita nak ucapkan tahniah kepada Wak kerana dah mencecah ataupun dah melebihi 1 juta peminat ataupun pengikut dekat Instagram. Saya pun dah baru-baru ni kan dah baru dapat top fashion influencer Asia. Maknanya apa yang saya buat selama ni yang masyarakat tak suka, saya minta maaf lah. Tetapi niat saya untuk membantu kaum lelaki khususnya bagi penampilan yang menarik. Tetapi bila saya kita twist baliklah apa yang masyarakat cakap tu, saya bagi impak kat masyarakat yang kita boleh maksudnya kalau di Malaysia orang tak berapa suka, tapi orang recognize di luar sana, maknanya saya boleh memenangi top influence fashion di Asia tu. Jadi insyaAllah tahun ni saya banyak pergi ke luar negara untuk banyak berkualifikasi dengan main fashion blogger. InsyaAllah dalam bulan 3 saya pergi ke New York. Ada small event di sana dengan ikon-ikon fashion worldwide. So apa yang saya boleh buat di sana untuk beri kerjasama dan ilmu-ilmu tu saya bawa balik dan saya share lah kepada orang Malaysia di sini nanti. Bukan saja di Malaysia, tapi Wak Doyok sebenarnya dah, orang kata nama Wak Doyok sudah pun menjelajah di empayar Wak Doyok itu sudah pun menjelajah di seluruh dunia. So kita ucapkan terima kasih Wak Doyok kerana atas gunting rambut apa semua, dan kepada anda jangan lupa untuk datang ke Wak Doyok The Barber di SS13. 15. Ya, SS15 Subang. Di sini boleh jumpa dengan Han. Jom kita perkenalkan. Kita perkenalkan ni dia. Boleh jumpa hairstylist yang berpengalaman berada di sini. Okey, terima kasih Wak Doyok. Okey, kita nak berbual juga dengan hairstylist, mungkin boleh ceritakan sedikit apabila dah Wak Doyok memberi, orang kata, job untuk you, tugas untuk you memberikan sesuatu yang gah lah untuk peminat-peminat beliau yang datang ke sini. Servis yang terbaik lah untuk customer-customer yang datang ke sini. Dah berapa lama dalam bidang hairstyle? Dalam bidang gunting rambut ni daripada sekolah lagi, since form 4 lagi. Bakat ni kita orang bawa kat sini lah. Apa yang perlu, apapun sesuatu yang perlu untuk menjadi seorang hairstylist? Selain bakat lah. Selain pada bakat, kita kena buat guntingan tu secara ikhlas lah. So ikhlas dari hati. Yes. So bila ikhlas, so dia boleh apply kepada benda yang perfect lah. So datang lah gunting rambut kat sini, kita orang bagi dah selesai dah saya punya sesi makeover rambut. Di mana? Di Wak Doyok The Barber. Di mana tu? Di Subang Jaya. Ni untuk AJL ke-30 esok. So tengoklah sini. Kemas. Cantik. Ada gaya. Terima kasih Wak Doyok The Barber. Okey. Nampaknya setakat itu saja dulu temu bual budi bersama dengan Wak Doyok dan juga hairstylist beliau dekat sini. Terima kasih kepada Wak Doyok. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel budi.com. Bye.